Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, Guru Al-Quran Bersanad Riwayat Hafz Asim. Mari mengaji Al-Quran secara bertajwid dengan saya setiap hari jam 3.30 petang dan 9.30 malam. Jangan lupa like dan follow page Fatihah untuk sama-sama menonton dan belajar. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kali ini Allah mempertemukan kita, memberikan kita kelapangan dan kesihatan untuk sama-sama meneruskan pengajian kita. Insya-Allah untuk hari ini kita akan terus menyambung pelajaran kita daripada semalam, iaitu dari surah Ali Imran ayat yang ke-16 sehingga ayat ke-22. Jadi bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 52. Dan bagi teman-teman yang tidak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah kita akan bawakan ayat-ayatnya ke layar sebentar saja lagi, insyaAllah. Jadi diharap sahabat-sahabat semua sudah bersedia dan bersemangat untuk kita mulakan pelajaran. Dan sebelum itu, seperti biasa insyaAllah, marilah sama-sama kita memanjangkan ilmu Allah SWT ini dengan menekan button share. Saya mohon kepada teman-teman yang bersama dengan saya pada kali ini, alhamdulillah kita telah ramai teman-teman kita. Antaranya kita ada Muhammad Nur Samaiji, Rusini, Umi Kalsum, Aini, Azri, Syarina, Sharifah, Zahra, Bonda, Mardiah,
Ammah, Jaafar, Azizah, Syahbanun, Siti Al-Huda, Munaliza dan ramai lagi. Saya tak sempat nak sebut nama semua. Tetapi diharapnya sahabat-sahabat sekarang ini sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebarang wabak ataupun penyakit yang berbahaya. Baik, dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, share pun sudah. Untuk saya terus bersemangat, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart insya-Allah untuk saya memulakan pelajaran. Mungkin boleh bagi respon sedikit macam mana, suaranya jelas ke tidak dan sebagainya ya, supaya saya dapat feedback bagaimana untuk kita meningkatkan kualiti penyampaian kita. Kita sentiasa mengalu-alukan sebarang cadangan, sebarang teguran daripada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah untuk sama-sama kita meningkatkan persembahan kita ataupun ibadah kita kepada Allah SWT. Kerana sesungguhnya ibadah itu adalah persembahan. Kepada siapa yang kita sembahkan? Kepada Allah SWT. Sebab itulah perkataan sembahyang pun diambil daripada kita menyembah Allah. Jadi kita mempersembahkan ibadah itu kepada Allah SWT. Jadi sebarang cadangan, sebarang soalan ataupun sebarang orang kata kritikan insya-Allah yang membina, kami akan ambil sebagai satu cadangan yang positif untuk kita meningkatkan kualiti penyampaian kita. Baik, dah bersedia diharapnya sahabat-sahabat. Terima kasih yang bersama dengan kita dan waalaikumsalam ya kepada semua yang memberi salam. Saya tak sempat nak menjawab seorang-seorang. Tok Mi ada, Intan pun kata suara jelas. Hikmah kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam lah bagi semua yang memberi salam. Baik, kalau dah bersedia kita terus masuk kepada bacaan isti'azah seperti biasa. Hamzah dan ainnya itu jelaskan. A'u, kemudian zu, za, zi, zu di hujung lidah. A'udzu billah, la dibacakan dengan dua harakat, dibacakan dengan nipis. Hi minasyaitonir rajim. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ditutupkan mulut rapat bagi menyempurnakan bunyi mim dengan kadar 2, 4 atau 6 harakat. Baik, kita teruskan kepada ayat 16 dari surah Ali Imran. Baik, bermula dengan hamzah wasal. Ini huruf alif yang ada kepala sad di atasnya. Bacanya dengan baris atas. Ingat ya, mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis. Sepanjang saya buatkan perkongsian ini, banyak perkara-perkara berkenaan ilmu tajwid yang saya sampaikan. Diharapkan ada teman-teman yang tolong tulis poin-poin yang penting. Kalau ada hamzah wasal disusuli dengan huruf lam, maka bacanya dengan baris atas. Allazi. Ingat ya, ini bukan baris fathah ya. Ini hamzah wasal. Walaupun dia bukan baris fathah, jadi dari segi rule dia kena baca baris atas. Jangan baca baris bawah atau depan. Illazi ataupun ullazi salah. Di sini kena baca allazi. Allazina yaquluna rabbana na, bukan na. Jangan nganga luas. Selalu saya ingatkan huruf hijaiyah ni jangan nganga mulut luas. Kalau luas tu dia jadi dengar kemalayuan. Contohnya rabbana, itu tak mau. Dia mestilah rabbana na, begitu ya. Dengan kadar 4 atau 5 harakat. Di sini kena dengungkan. Hukumnya wajibul gunnah. Wajib dengung. Berapa panjang? 2 harakat. Ramai orang baca innana. Salah. Yang betulnya innana. Baru masuk nana itu. Dengungkan dulu 2 harakat. Baru masuk nana. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Aman. Sama seperti sini. Hukumnya wajibul gunnah, dengung 2 harakat. Faghfir lana. Fir. Di sini ra-nya menjadi nipis. Jangan kita baca faghfir lana. Bukan fir. Kalau baca fir, salah. Yang betulnya fir lana. Zu di hujung lidah. Dzunubana wa qina azab. Za di hujung lidah.
ban. Sekali lagi kita jumpa wajibul gunnah. Jadi pada ayat ini ada 3 kali wajibul gunnah. 2 harakat ya. Di innana, amanna dan juga bannar. Kena dengung 2 harakat. Dan bila kita waqaf, ingat kalau huruf ra berada di akhir, automatik bila kita waqaf dia jadi tanda mati mendatang. Kita datangkan mati itu dalam fikiran kita lah. Bukan kita pergi ambil pen, pergi tulis dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tu dia dah tulis dah betul lah. Jangan kita tanda dalam Al-Quran. Satu lagi, mungkin ada teman-teman yang biasa sebelum ini dia tulis di atas Al-Quran. Kalau tanya saya dari segi pribadi, saya tidak mengesyorkan untuk buat sebarang tanda di dalam Al-Quran. Kerana dibimbangi, mungkin kalau kita yang tulis kita tahu. Kalau orang lain ambil Al-Quran kita baca, dia ingat tanda itu merupakan memang baris sedia ada dalam Al-Quran. Jadi akan confuse. Jadi sebaiknya jangan tulis sebarang tanda di dalam Al-Quran. Kalau nak tulis juga buat nota. Di dalam Al-Quran biarkan bersih seperti mana ianya dicetak. Dalam hal ini ra-nya dibaca tebal. Datang sebelumnya huruf alif dan nun itu berbaris fathah. Bacanya bannar. Baru betul. Kalau kita baca bannar, nar, salah. Yang betulnya nar. Cuba dengarkan. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Baik, diharapnya sahabat-sahabat dapat mengikuti. Macam mana so far pada ayat yang pertama ini? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Diharap sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu. Dan kalau sebelum ini tersilap dan sebagainya, tak apa, jangan bersedih. Yang penting Allah menilai dari segi usaha kita. Kalau sahabat-sahabat sekarang ini Allah dan malaikat sedang mencatat pertemuan kita ini. Setiap saat yang kita habiskan, setiap saat yang kita belanjakan di dalam jalan menuntut ilmu, dicatat oleh para malaikat. InsyaAllah tidak rugi sahabat-sahabat. Jadi bagi yang baru pertama kali, dengan kita selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Dan juga saya harapkan sekali lagi kita dapat share, tag kawan-kawan kita, isteri kita, suami kita, adik-beradik kita, ahli keluarga kita, supaya mereka juga dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian kita kali ini. Baik, kita teruskan ayat yang ke-17. Sama seperti di sini ada hamzah wasal di atasnya. Hamzah wasal. Jadi kalau di sini kita terus masuk pada huruf sad. Dia panggil apa? Alif lam syamsiah di sini. Dia baca as-sabiri. Jangan baca al-sabiri. Lam itu tidak kedengaran ya. Alif lam syamsiah. Dia tak sama seperti ini. Ini kita baca wal qaniti. Kita jelaskan bunyi lam. Dan bezanya, lam pada alif lam syamsiah dia tak ada tanda mati. Manakala lam pada alif lam qamariyah dia ada tanda mati. Itu sangat jelas ya. Sangat ketara. Jadi jangan confuse lagi dah lepas ni. Jadi di sini kita baca as-sabiri. Kemudian nawas-sadiqi. Juga di sini alif lam syamsiah waw baris atas terus naik di atas sad. Was-sadiqina wal qaniti. Wal, jelaskan bunyi lamnya. Nawal, na nak ke wal jangan lambat. Sebab itu selalu saya bagi ingatan, kalau sahabat-sahabat baca Al-Quran nak bagi lancar, pastikan mata bergerak dahulu, mulut ikut kemudian. Contohnya, wal qa, mulut sebut qa, mata dah nampak dah nun baris bawah, ta baris bawah ada huruf mat. Jadi ti itu 2 harakat. Wal qaniti, bila mulut sebut niti itu nun baris atas dah nampak dah. Wal qaniti, nun tu tak perlu tengoklah. Bila sebut T saja, dah tahu dah. Kita tanam dalam kepala, sekejap lagi nun tu baris atas. Tengok dia nak masuk apa. Oh, dia nak masuk waw baris atas bertemu lam. Jadi kita kena baca wal qanitina wal nawal. Dia selalunya bila ujung-ujung ni lah orang ada masalah. Kenapa dia lambat? Sebab itu, untuk tujuan pengajaran ni saya telunjuk. Saya pakai mouse ini untuk tunjukkan di mana yang kita baca. Tetapi kalau sahabat-sahabat baca Al-Quran sendiri di rumah, sebaiknya kalau boleh praktis selepas ini,
cuba praktis dengan tidak menggunakan penunjuk. Kadang kita ada pakai penunjuk, kan kita tunjuk. Bila kita pakai penunjuk, apa akan jadi? Mata kita akan tertumpu hanya kepada penunjuk itu, sehingga kan kita mengabaikan huruf yang nak datang selepasnya. Contohnya, nanti saya tunjuk contoh yang lebih kritikal. Bila contohnya hukum ikhfa. Jadi kita nak tahu nak tukar bunyinya macam mana. Dalam hal ini, jadi kita kena cepat. Wal qaniti. Kalau mata duduk di tempat yang kita tunjuk, dia akan jadi wal qanitina wal. Jadi na nak ke wal tu jadi terlambat. Jadi dia akan kedengaran seakan-akan dua harakat, jadi salah. Ya? Nawal mu. Di sini ikhfa. Asalnya mim baris depan bertemu nun, bunyi mun. Tapi bila datang fa, bunyinya disembunyikan. Itu maksud ikhfa. Disembunyikan di belakang fa dengan kadar dua harakat. Mufiqina wal mustaghfiri. Ri jadi nipis. Nabil ashar. Sama juga seperti di nar. Ashar juga. Ra ni dibaca tebal. Jangan pula kita baca bil ashar. Har. Salah. Yang betulnya bil ashar. Har. Jadi tebal di sini. Cuba dengarkan. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Begitulah bacaannya. Jadi insya-Allah sebentar lagi kita baca balik daripada awal ayat 16 hingga 22. Sekarang ini saya nak teman-teman fokuskan dahulu pada setiap ayat yang kita baca, hukum-hukum tajwid yang ada padanya, supaya kita tidak lagi mengulangi kesilapan sekiranya kita melakukan kesalahan sebelum ini. Jadi diharap sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian saya sebentar tadi pada dua ayat yang pertama. Sekarang kita nak masuk ayat yang ketiga untuk hari ini. So far macam mana? Boleh belajar sesuatu ke tak boleh? Minta sahabat-sahabat bagikan feedback. Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Dan juga yang belum lagi menekan button share, saya mengalu-alukan, marilah sama-sama kita menjadi mata rantai kepada usaha dakwah yang dipelopori oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, supaya ianya menjadi satu ladang ganjaran pahala kepada kita yang tidak henti. InsyaAllah selepas kita mati pun, sekiranya perkongsian yang kita lakukan sepanjang hayat kita di dunia ini dimanfaatkan oleh orang lain, InsyaAllah kita akan terus berterusan mendapat pahala di sisi Allah. Baik, kita teruskan pada ayat ini. Syahidallah, syahidallah. Di sini lafzul jalalah datang sebelumnya baris fathah, dibacakan tebal. Jangan pula kita baca syahidallah, itu salah. Kena baca syahidallah, dibacakan dengan tebal dua harakat. Hu'an, dengungkan di sini dua harakat, wajibul gunnah. Nahula, dibacakan 4 atau 5 harakat. Mak ta'zim di sini. Ilaha illa, 2 harakat. Huwa wal, wow 2 kali di situ. Jangan lambat. Waw beri atas, terus naik di atas lam yang bertanda mati. Alif lam qamariyah di sini. Wal malaikatu wa ulul. Baik, kalau sahabat-sahabat jumpa dalam Al-Quran tanda bulat penuh, sama ada di atas alif ataupun di atas waw, ingat ianya ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Jangan pula di sini kita baca wa ulul, salah. Dia kena baca wa ulul. Jadi seakan-akan waw itu tidak ada pada bacaan, dia hanya ada pada tulisan. Wa ulul, lam baris depan terus naik di atas lam yang bertanda mati. Sekali lagi alif lam qamariyah di sini. Ilmi qa, dibacakan 4 atau 5 harakat. Kemudian iman, di sini asalnya tanwin 2 baris di atas, tetapi di dalam Al-Quran Rasam Usmani, bila huruf tanwin bertemu ba, dia tak tulis dengan 2 baris. Dia tulis 1 baris ditemani dengan mim kecil yang ekor mimnya ke bawah.
Confirm datang selepasnya pasti dah huruf ba. Jadi hukumnya iqlab. Apa maksud iqlab? Mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis. Iqlab artinya menukar. Apa yang ditukar? Bunyi nun mannya tu. Bunyi nun tanwin itu. Man itu. Ditukarkan kepada mim. Tetapi mim yang bagaimana? Mim yang nipis. Iaitu seakan-akan bibir itu hampir bersentuhan saja. Dengan kadar 2 harakat. Qa'iman ma. Gitu saja. Jangan pula kita baca macam wajibul gunnah. Qa'iman. Itu salah. Ya, itu salah. Itu dah terlebih dengung dah. Ya. Imam 2 harakat bil qist. Qist. Ta di akhir. Ta merupakan huruf khalkhalah, huruf pantulan. Bila kita pantulkan pada huruf qaf ataupun huruf ta, pastikan mulut kita itu kita biarkan bulat. Jangan biarkan pepes. Kalau pepes dia akan bunyi bil qist. Qist. Tak betul. Yang betulnya qist. Qist. Jadi pantulan ta itu kita tak buat-buat. Bunyi itu dia lahir sendiri bila kita melepaskan genggaman huruf ta. Kemudian la ilaha illa huwal azizul hakim. Azizul, bukan azizul. Ramai orang baca azizul hakim. Yang betulnya azizul hakim, dan diwakafkan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat ma'arid li sukun di situ, dan ditutupkan di akhirnya rapat mulut menyempurnakan bunyi mim. Cuba dengarkan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Baik, alhamdulillah. Okey, so far macam mana? Boleh ikut ke tak boleh ikut ni yang ramai-ramai bersama dengan kita ni? Kalau boleh saya tahu daripada mana ni bersama dengan saya yang ramai-ramai ni. Sekarang ini kita berada di Fatihah Learning Center Wangsa Maju. Jadi kebetulan kita cerita pasal Fatihah Learning Center Wangsa Maju ni, saya nak maklumkanlah bagi sahabat-sahabat kita yang duduk bersekitaran dengan Kuala Lumpur, Wangsa Maju, Ceras dan sekitar dengannya. Rebutlah peluang yang kami berikan. Apa dia? Iaitu pada bulan 7 nanti kita akan berikan kelas sebulan secara percuma di center kita, di pusat pengajian kita. Siapa nak datang boleh daftar dulu, bagi tahu kerana tempat adalah terhad. Jadi war-warkan kepada kawan-kawan ahli keluarga kita yang duduk sekitar Kuala Lumpur untuk hadir kelas secara percuma kita berikan 1 bulan, insya-Allah ya. Kali kalau nak datang hubungi kami. Baik. Diharap sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu. Kita teruskan pada ayat yang seterusnya. Dengungkan 2 harakat. Kalau ramai orang buat silap, dia baca macam mana? Dia baca innad dina indallahil islam. Innad di. Salah. Yang betulnya dengungkan 2 harakat dulu. Sabar. Nak baca Al-Quran ini dia ada undang-undang dia. Dia ada rule dia. Jadi kena patuhilah undang-undang dia. Jangan kita baca ikut suka kita. Kita baca seperti mana dia diturunkan. Innad dina. Di sini hukum ikhfa. Nun mati bertemu dal. Ini sebenarnya nun mati ya. Walaupun tak diberikan tanda mati. Memang dalam Al-Quran Rasam Usmani, pada hukum ikhfa, idgham bi gunnah dan bila gunnah, nun matinya itu dibiarkan kosong. Tapi kita tahulah ya, kalau jumpa nun yang tak ada tanda langsung itu nun mati. Indallah. Dibacakan lafzul jalalah dengan tebal 2 harakat. Hil. Bukan hil tetapi hil. Hil Islam. Dibacakan juga, diwakafkan dengan 2, 4 atau 6 harakat. Jangan pula kita berhenti. Indallahil Islam. Itu salah. Mestilah Islam. Baru sempurnakan. Kemudian wa makhtalafal ladzi di hujung lidah nautul ta baris depan terus naik di atas lam. Jadi waw itu silent, alif zaidah ini silent, hamzah wasal silent. Jadi 1 2 3.
3 huruf ini jadi silent. Dia ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Terus ta baris depan naik di atas lam. Wa utul kitaba illa min. Sekali lagi kita jumpa iqlab di sini. Kalau tadi tanwin, sekarang kita jumpa nun mati. Nun mati, kalau ikhfa nunnya kosong, bagi hukum iqlab, dia letak mim kecil yang ekor mimnya ke bawah. Nanti dalam Al-Quran kita akan jumpa mim yang ekor ke tepi itu mim waqaf. Sekarang ini mim iqlab. Jadi di sini ditukarkan daripada bunyi min kepada bunyi min. Bibir dibiarkan renggang sedikit. Ba'di ma ja. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Ahumul. Mim baris depan terus naik di atas lam. Ilmi bau yang bau. Bukan bar tetapi bau. Bau yang di sini iqlab sekali lagi 2 harakat. Bainahum. Coba dengarkan. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Hum ya, bukan hum. Ramai orang baca bainahum, bukan bai tapi bai. Bainahum, bukan hum tapi hum ya. Di sini tempat yang selalu orang silap. Walaupun kesalahan itu bukanlah kesalahan jali, itu kesalahan qafi, tetapi menjadi satu perkara yang aib, menjadi satu perkara yang sepatutnya dielakkan bagi kita yang belajar ilmu tajwid ini, ya. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya, wa man yakfur. So far macam mana? Okey. Okey ke tak okey ke? Cuba sahabat-sahabat beri komen sikit macam mana. Diharap sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian ini. Adalah sesuatu yang dapat kita tangkap, dapat kita pelajari, dapat kita ingatkan, dapat kita praktiskan. Ya. Kalau tak dapat ingat 100% apa segala yang saya sampaikan, sekurang-kurangnya boleh ingat 1-2 pun tak apa. Kerana kita buat live ini setiap hari. Jadi insya-Allah siapa yang nak ikuti dan nak khatam Al-Quran bersama dengan kita, jangan lupa setiap hari insya-Allah like page Fatihah. Setiap hari kita buat live ya, pukul 9.30 pagi, 3.30 petang dan juga 9.30 malam. Boleh ikuti, boleh belajar sesuatu insya-Allah. Dan juga yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Tolong sekali lagi kita tekan button share ramai-ramai, insya-Allah kita kongsikan dengan orang yang tersayang. Baik, kita lihat ayat ini. Wa may, asalnya waman, mim baris atas bertemu nun bunyi man. Tapi bila datang ya, hukumnya idgham bi gunnah. Apa maksudnya? Masuk beserta dengung dua harakat. Wa may, baru betul. Yak, ada hamas di situ, bunyi angin. Yak fur bi ayatillah. Di sini lafzul jalalah datang sebelumnya, baris kasrah dibaca nipis. Bi ayatillah. 2 harakat. Jangan pula kita baca tebal. Bi ayatillah. Tak betul. Di sini kena baca nipis. Di sini baca tebal. Fa innallah. Kerana sebelumnya datang baris fathah. Di sini sebelumnya datang baris kasrah. Mungkin ada teman-teman yang tolong tulis. Hasari. Ri nipis ya. Ul hisab. Hi. Ha pedas. Hi. Jangan baca hisab. Kalau baca hisab jadi ha besar. Ha simpul. Di sini ha pedas. Hisab. Dan diberikan pantulan kerana ba merupakan huruf qalqalah. Ba tidak seperti qaf dan ta. Jangan pula bulatkan. Kalau kita bulatkan pantulan, dia bunyi hisab. Tak betul. Dia bunyi hisab. Kita pepeskan. Bila kita berikan, lepaskan pantulan itu, kita pepeskan mulut. Barulah menghasilkan bunyi pantulan yang betul. Cuba dengarkan. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Baik, alhamdulillah. Kita lihat ayat yang seterusnya.
Nah, di sini hukum izhar. Izhar maksudnya jelaskan nun mati yang ada tanda mati. Yang ni nun mati kosong. Idgham bi gunnah. Nun mati. Ini pun nun mati juga. Ini pun nun mati juga. Ini hukum idgham bi gunnah. Ini hukum ikhfa izhar halqi. Izhar halqi hanya jelaskan. Bunyi saja in. Jangan panjang. Jangan dengung. Terus masuk. Ha pedas ya. Haju. Di sini hukum dia mak lazim kalimi musakhkhal. Kalau teman-teman tak ingat nama tersebut, jangan risau. Saya nak bagikan tips yang mudah. Apa dia? Nampak tak tanda mat ni? Tanda macam ombak tu, macam misai tu. Datang selepasnya huruf yang bersabdu. Maka ingatlah, tanam dalam fikiran kita. Bacanya 6 harakat. Siapa baca 4 harakat atau 5 harakat, salah. Mestilah cukup 6 harakat. Hajjuka faqul. Sempurnakan bunyi qul tanpa dipanjangkan, terus masuk. Aslamtu aslam izhar syafawi di sini. Bunyi lam terus masuk. Tuwaj ada pantulan di sini qalqalah sughra. Kalau macam ni dia panggil qalqalah kubra kerana dia berada di akhir ayat. Huruf tu berbaris tetapi kita berikan tanda mati mendatang. Di sini tanda mati asli. Ada tanda mati pada huruf jim tersebut. Maka dia namanya qalqalah sughra. Wajhiya lillah. Dibaca nipis 2 harakat. Hi wa manit taba'an. Cuba dengarkan. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manit taba'an. Baik, alhamdulillah. Kita teruskan. Wa qul lilladzi. Wa qul lilladzi. Zi 2 harakat. Wa qul lilladzina 2 harakat tul ta baris depan terus naik di atas lam. Jadi waw ni alif zaidah dan hamzah wasal silent. Wa utul kita ta bukan dengan luas kita tu tak mau. Ta gitu saja 2 harakat. Bawal dengung dulu di sini 2 harakat. Kalau kita baca wal ummi salah. Dia kena baca wal ummi dengung di sini mi ini dulu baca 2 harakat. Ni ya kecil ini. Ya kecil ini. Dia baca 2 harakat. Na'as ada 2 kali hamzah. Hamzah yang pertama baris fathah, hamzah yang kedua baris fathah juga bertemu sin yang bertanda mati. Na'aslamtum bukan tum tetapi tum. Kemudian fa in aslamu 2 harakat. Faqadih tadau munculkan mulut. Kemudian wa ikhfa di sini 2 harakat. Tawallau wa baris atas tekankan di atas lam. Tawallau munculkan. Fa in dengungkan di sini wajibul gunnah 2 harakat. Nama alaikal balagh. Diwaqafkan dengan sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat. Wallahu basir. So baris bawah bunyi si. Bukan baca basi. Siapa baca basi? Memang tak betul lah jadi huruf sin. Basir. Di sini iqlab. Asalnya ra tu tanwin 2 di depan. 2 baris ya. Tetapi bila hukum iqlab dia tulis 1 dhammah ditemani mim kecil. Asalnya ini tanwin 2 di depan. Asalnya basirun. Tetapi basirun di sini kena baca iqlab. 2 harakat. Bil bukan bil tetapi bil ibad dan diberikan pantulan qalqalah kubra di situ. Cuba dengarkan. Faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an wa qul lilladzina utul kitaba wal ummiyyin
أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Alhamdulillah. So far macam mana? Okey ke? Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, sekali lagi boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart, insya-Allah. Dan jangan lupa kita tekan button share, kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman. Dan juga kita dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran. Kenapa saya nak kita ulang? Kerana kita nak tanamkan perasaan cinta kita dalam hati. Cinta kepada Al-Quran dalam hati kita. Semoga ianya terus mekar, senantiasa, setiap hari. Moga-moga dia akan menjadi syafaat kepada kita di hari akhirat kelak. Baik, diharap teman-teman dapat mempelajari sesuatu so far ya. Bagi sahabat-sahabat ya, yang merasakan perkongsian ini terlalu banyak untuk dihadam, terlalu banyak untuk diingatkan. Jangan risau dan jangan bimbang. Saya ada cara yang lebih mudah untuk membantu teman-teman untuk menguasai pelajaran satu persatu, insya-Allah. Bila kita selesai baca semua ayatnya, insya-Allah saya akan ceritakan sebentar lagi. Baik, kita lihat dahulu ayat yang ke-21 dari surah Al-An'am. Dengungkan dua harakat. Nalladzi, dua harakat. Nayak, ada hamasnya. Furuna bi ayah. Dua harakat. Ya juga dua harakat. Tilla, lafzu jalalah dibaca nipis dua harakat. Hiwayaq, wayaq, pantulan dibulatkan mulutnya, menghasilkan bunyi qa itu, tapi kita tak buat sendiri, dia terhasil sendiri ya. Jangan buat-buat pula bunyi qa itu. Kalau buat bunyi wayaq itu tak betul, dia wayaq. Kita lepaskan dia bunyi qa itu sendiri. Tulunan, dengungkan di sini wajibul gunnah dua harakat. Nabiyyi, tekankan di atas ya bersabdu dua harakat. Nabiyyina bi ghairi haq. Ri nak ke ha itu jangan lambat. Bi ghairi haqqin wa yaq. Sekali lagi di sini khalah. Tulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan. Di sini dengung dua harakat. Sifabasi nak ke fa jangan lambat. Fabashirhu. Di sini ikhfa syafawi dua harakat. Bibir tu biarkan renggang sedikit. Sama seperti baca ikhlab dua harakat. Bi'adzabin alim. Alim bukan alim. Kadang huruf hamzah dengan ain selalu orang tertukar bunyi. Bunyi hamzah jadi dia tertukar bunyi ain ya. Baik. Ayat ini 3 baris. Siapa boleh baca daripada innal ladzi sampai alim tu satu nafas, terbaiklah. Siapa yang tak boleh baca? Yang ramai-ramai dengan kita ni 3 baris ayat ni boleh baca dalam satu nafas ke tak? Siapa boleh baca? Kalau boleh baca nanti rakamkan, hantar kepada saya. Memang terbaiklah siapa yang boleh itu ya. Kalau tak boleh sampai satu nafas, jangan bimbang. Yang penting kita tahu macam mana nak waqaf. Cuba dengarkan. Saya cuba pendek-pendekkan untuk membantu. Mungkin ada teman-teman yang tak sampai nafas. Yang penting kita tahu macam mana nak berhenti dan macam mana nak mula balik. Dengarkan. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Baik, kalau sahabat-sahabat pilih untuk waqaf di sini dia jadi qalqalah kubra. Maaf, qalqalah akbar. Apa bezanya kubra dengan akbar? Kalau saya nak tunjukkan tadi ya. Kalau ini kubra, dia huruf hidup, ada baris di akhir ayat ataupun kerana waqaf, tetapi diberikan tanda mati. Kosong dia tak ada tanda sabdu. Di sini dia ada tanda sabdu. Maka dia kena tahan sekejap dalam 1 second baru lepas. Contohnya wa yaqtulunan nabiyina bighairi haqq. Baru lepas haqq.
baru lepas. Jangan terus lepas. Bi ghairi haqq. Itu tak betul. Ya, di sini qalqalah akbar. Diharap sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian ini. Kemudian kalau waqaf di situ terus masuk وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ. Kalau sampailah, kalau sampai habiskan. Kalau tak sampai pun berhenti, tak ada masalah. Terus tidak pada فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Itu kalau kita baca berhenti di sini dan sambung di sini, sampai di sini, ambil di sini balik. Tapi kalau sini pun tak sampai, berhenti di sini. Ya'muruna bil qist. Tapi kalau berhenti di sini, ambil balik di sini. Ya, cuba dengarkan saya baca. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi فبشرهم بعذاب أليم. Baik, begitulah ya bagi mungkin sahabat-sahabat yang tak sampai nafas. Kalau sampai nafas boleh baca sampai habis, itu lebih lagi baik. Baik. Kita teruskan ayat yang ke-21. Maaf, ayat yang ke-22. Dibacakan 4 atau 5 harakat. Itu jangan panjang. Jangan pula kita baca tak betul. Dia ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Ulaikallazi, di hujung lidah. Ha pedas. Nahabitat, dia ada hamasnya. Tat a'maluhum fid dunya. Di sini izhar mutlak. Asalnya tadi kita belajar nun mati bertemu ya kena dengung. 2 harakat masuk beserta dengung. Tapi jangan pula di sini kita baca dunya. Salah. Dia kena baca dengan jelas. Izhar. Nama hukumnya izhar mutlak. Nun mati pada izhar mutlak, kalau datang ya, dia ada tanda mati juga. Sama seperti izhar halqi. Jadi di sini kita baca dunya, bunyi dun terus masuk ya. 2 harakat. Khirati wa ma lahum. Di sini kita jumpa idgham mislan saghir. Mim mati bertemu mim kena dengung 2 harakat. Lahum min. Di sini idgham bi gunnah. Nun mati maaf, di sini wajibul gunnah. Nun bertemu nun, sama jenis, sama ni. Jadi kena baca 2 harakat je. Wa ma lahum 2 harakat. Min 2 harakat. Nasirin. Rin ini menjadi nipis. Jangan pula kita baca sirin. Itu salah. Sini kena baca nasirin. Cuba dengarkan. Ulaika allazina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin. Baik, itu kalau sahabat-sahabat boleh baca 1 nafas. Kalau tak sampai berhenti pada wal akhirah contohnya. Ulaika allazina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Baik, begitulah kalau yang tak sampai nafas. Kerana kita faham-fahamlah ya, dalam ramai-ramai ini bukan semua nafas panjang ya. Jadi mengikut kemampuan masing-masing. Yang penting bacanya betul. Baik, kita nak baca sama-sama sekarang ini daripada awal ayat 16 hingga 22. Macam mana so far diharap sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu. So far macam mana? Okey ke tak okey? Boleh pelajari sesuatu ke tak? Boleh saya dapatkan sedikit komen. Terima kasih ya kepada teman-teman Syah Banun, Syarina Osman, Nurliana, Yus, Latifah,
dan ramai lagi yang tolong tulis, Fuziah Lihin, Sharina Osman, Rohizan Izzah, dan ramai lagi, Izan Safir, Nordi, taklih Ustaz. Oh, ni taklih yang 2-3 baris tadi ya, satu nafas. Baik, terima kasih, tolong tulis dan berikan komen-komen yang sangat positif. InsyaAllah kita nak baca sekarang ini daripada awal ayat 16. Diharap sahabat-sahabat perbetulkan kedudukan, tarik nafas dan lepaskan ya, relax dulu. Perbetulkan kedudukan. Siapa nak minum air, silakan minum air, insya-Allah. Juga sebelum kita mulakan bacaan ini, sekali lagi saya nak ingatkan pada teman-teman yang insya-Allah yang duduk berjauhan daripada Kuala Lumpur dan Wangsa Maju, kalau nak belajar dengan cara yang lebih mudah, satu hukum satu masa, ada caranya. Setelah selesai kita baca bersama-sama ini, saya akan kongsikan secara ringkas bagaimana sahabat-sahabat dapat mempelajarinya dengan lebih mudah dan ringkas. Baik, kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. As-sabirina was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil-ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi diharapkan teman-teman yang dirahmati Allah, yang saya kasihi, yang Allah kasihi, yang para malaikat kasihi, dirahmati Allah dan dipermudahkan pengajian. Jadi diharapkan sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian saya sebentar tadi. Kalau ada teman-teman kita yang berhajat untuk mengikuti sambungan ayatnya, jangan lupa janji temu kita seperti biasa setiap hari 9.30 pagi, 3.30 petang dan juga 9.30 malam. Jangan lupa like page Fatihah dan tekan set see first untuk mendapat notifikasi. Dan juga insya-Allah bagi teman-teman yang merasakan perkongsian yang saya sampaikan ini terlalu banyak untuk diingatkan, insya-Allah kami akan kirimkan kepada sahabat-sahabat yang nak kami bantu sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid ke rumah secara fizikal, bukan e-book. Kita bagi buku yang boleh dipegang, boleh dibaca. InsyaAllah bukan sahaja mendapat 2 buah buku ini, sahabat-sahabat akan diberikan rakaman kedua-dua buah buku tersebut yang telah kita rakamkan, dan kita akan berikan kepada mereka yang menyertai kita menjadi ahli cepat Quran. Jadi yang berhajat untuk mendapatkan 2 buah buku ini dan juga rakamannya, selain daripada itu mereka yang menjadi ahli akan dapat nota ringkasan asas tajwid. Kita berikan juga di dalam kepada ahli, dan juga selain itu sahabat-sahabat akan dapat konsultasi eksklusif bersama kami, sama ada nak buat appointment datang ke center ataupun kita buat melalui video call dan sebagainya. Selain daripada itu sahabat-sahabat dapat rakaman Al-Quran 30 juzuk. Jadi keseluruhannya bagi mereka yang menjadi ahli akan mendapat hampir 800 video pengajian keseluruhannya, termasuklah rakaman buku asas dan tajwid ini serta 2 buah buku ini. Jadi bagi mereka yang nak mendapatkannya, marilah bersama kami menjadi ahli cepat Quran. Jadi boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran sekarang, bagi kami bantu untuk mendaftar. InsyaAllah pihak admin kami akan reply guide macam mana untuk mendaftar. Dan kalau ada teman-teman yang nak daftar sendiri, boleh pergi ke website www.cepatquran.com. Saya ulangi sekali lagi, mungkin sebentar lagi kita lihat alamatnya. Dan juga kalau sahabat-sahabat yang duduk sekitar dengan Kuala Lumpur, bulan 7 nanti kita ada pengajian Al-Quran di center. Sebulan kita berikan pengajian secara percuma. Ada di Wangsa Maju dan juga ada di Ceras. Bagi sahabat-sahabat yang duduk sekitar dengan Kuala Lumpur ini, ambil peluang ini. Marilah belajar, kita berikan kelas secara percuma sebulan. Datang belajar, rasa kelas itu bermanfaat nak teruskan, Alhamdulillah. Kalau tidak pun tidak ada paksaan. Dan juga yang duduk jauh daripada Kuala Lumpur, Wangsa Maju, jangan risau, jangan bimbang. Boleh hubungi kami, ini nombor WhatsAppnya, ataupun komen di ruangan bawah sekarang nak jadi ahli cepat Quran untuk kami daftarkan. Jangan bimbang, tidak ada yuran pengajian bulanan dan tidak ada yuran pengajian tahunan. Kita hanya mengenakan yuran keahlian sekali sahaja seumur hidup. Jadi sahabat-sahabat join jadi ahli, sekali saja buat pembayaran yuran ahli, sahabat-sahabat akan dapat hampir 800 video pengajian, dapat 2 buah buku, dapat ringkasan nota tajwid dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang kami berikan kepada ahli cepat Quran. Jadi apa tunggu lagi, marilah bersama-sama dengan kami untuk kita tingkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Dan juga jangan lupa janji temu kita esok hari waktu yang sama, insya-Allah di tempat yang sama, iaitu di dalam page kita, page rasmi Fatihah Learning Center ataupun Fatihah. Boleh like page kita untuk mengikuti perkongsian-perkongsian yang kita berikan daripada masa ke masa. Jadi kalau sahabat-sahabat ada soalan nak tanya, insya-Allah boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah saya akan cuba menjawabnya sebarang soalan yang diajukan oleh teman-teman. Terima kasih Asyah Syafi nak jadi ahli cepat Quran, Amnah Jaafar, juga teman-teman yang lain yang nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah admin kami akan reply kepada teman-teman sebentar lagi bagaimana caranya untuk mendaftar. Kepada yang lain juga selepas ini ada satu video pendek berdurasi 2 minit. Sahabat-sahabat boleh lihat apakah lagi kelebihan dan keistimewaan sebagai ahli cepat Quran. Jadi insyaAllah saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya untuk kali ini. Doakan Allah memberikan saya kesihatan dan dipanjangkan umur untuk meneruskan perkongsian ini. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap, yang lemah dan salah itu daripada diri saya sendiri.
Saya akhiri dengan aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Nasir. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.